TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan li jami'il musyahidin wa mujtami'in al-kiram wa khususan lit-tullab wal muallimin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Didik TV KPM Sukses SPM 2021 pecutan antum ma'i Syafiqah Hanafiah wa kaifa halukum jami'an Allahu yufta alaikum amin amin ya rabbil alamin. اليوم ممتع جدا لأننا سنتعلم الكيفيات والتقنيات لجواب الامتحان الأدب والبلاغة. Tapi sebelum tu kita kenalkan dahulu siapakah guru kita yang akan bersama dengan kita di studio. Jom saksikan beauty profile. Ahlan wa sahlan Ustazah Amal Bashirah binti Osman. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah. Jadi Ustazah, al-adab wal balaghah, adakah semua murid wajib ambil ataupun sebahagian saja? Okey, subjek ni adalah subjek elektif di mana siapa yang ambil KBD iaitu kurikulum bersepadu dini sahaja yang mengambil. Oh, itu dia, masya-Allah. Jadi, saya yakin murid-murid yang ada di rumah tak sabar nak dengar apa penjelasan Ustazah hari ini berkenaan dengan al-adab wal balaghah. Jadi saya persilakan Ustazah. Dipersilakan, tafadhali. Okey, syukran jazilan ila Syafiqah Ukhtil Jamilah al-yawm. InsyaAllah fi hazal yawm sanatalam anil taqniyat liijabatil as'ilah SPM. Okey, kalau sebelum itu saya akan memperkenalkan iaitu teknik ijabat as'ilah mad al-adab wal balaghah 5405, iaitu ni adalah kod bagi mata pelajaran al-adab wal balaghah. Okey, sebelum saya meneruskan lagi format SPM, okey, bagi subjek ini kita akan tengok dulu apa tajuk-tajuk di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, tingkatan 4 kita tengok di sini kita akan ada adab Arabi. Okey, adab Arabi. Kemudian kat sini ada balaghah. Okey, 1 hingga 6 ni adalah tajuk bagi adab. Okey, kemudian 7 hingga 16 ni adalah balaghah. Ini adalah mencakupi bagi al-adab wal balaghah tingkatan 4. Kemudian tingkatan 5, okey, kat sini ada asyair. Ini semua syair 1 hingga 5. Syair jahili 5 zaman. Jahili, Sadrul Islam, Umawi, Abbasi dan juga hadis. Begitu juga kat sini nasar. Apa beza syair dengan nasar nanti kita akan bincangkan selepas ini. So dia ada kaitan dia dalam format SPM di mana tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 perlu dikuasai semua. Okey. Ini adalah format bagi kertas 2505 iaitu al-adab wal balaghah. Terbahagi kepada 2 iaitu kisim alif dan juga kisim ba. Kita boleh nampak kat sini iaitu OPB iaitu objektif pelbagai beraneka di mana dia adalah 20 soalan bersamaan dengan 20 markah. Satu soalan, satu markah. Nampak di situ? Dia agak tricky ya. Di situ satu markah, satu soalan. Itu kita kena kuasailah di mana di dalamnya kita akan bincang selepas ini apa yang perlu kita tekankan untuk menguasai 20 markah tersebut. Okey, kemudian kita masuk kepada kisim ba. Kisim ba ada 4 soalan di mana 4 soalan terbahagi pula setiap satu soalan 20 markah. 20 kali 4 soalan jadilah 80 markah. Bila kita nak dapat 100%, kita kena 20 markah dan juga 80 markah. Barulah kita dapat 100%. Okey, bila 100% itu semua nak dapat A, betul tak? Itu semua nak dapat A. So kena kuasailah tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kita akan tengok juga apa yang perlu kita kuasai di dalam tadi soal objektif, ini subjektif. Okey, subjektif 4 soalan yang perlu tahu kisim awal. Soal awal mesti ada al-adab. Al-adab ni daripada mana? Al-adab ni tingkatan 4 tadi. Tingkatan 4. Okey, kemudian soal tsani, balaghah. Dekat mana? Tingkatan 4 juga. So soal awal dengan soal tsani di tingkatan 4 dan juga tingkatan 4. Kemudian soal tsalis asyair. Syair ni kat mana? Tingkatan 5. Dan akhir sekali iaitu
As-soalur rabi', nasa. Nasa pun tingkatan 5. Kita nampak kenapa kita kena kuasai tajuk. Sebab inilah yang akan ditanya di dalam peperiksaan nanti. Okey, ini tingkatan 4, tingkatan 4, ini tingkatan 5 dan juga tingkatan 5. Okey, kita menampak kat sini kenapa ada kaitan? Dia ada kaitan di antara satu sama lain daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, syair ni dalam tingkatan 5 ada 5 tajuk tapi satu je yang akan dimasuk. Baik. Kita tak tahu mana. Okey, begitu juga Nasar ada 5 tajuk. Okey, daripada syair jahili sampai hadis tapi satu je masuk, kita tak tahu mana. Okey, so kita akan tengok pula kepada 5 zaman. Okey. Dalam adab al-balaghah ni kita kena tahu tentang sejarah. Sejarah apa? Perkembangan adab tu sendiri. Sastra Arab ni macam mana boleh kembang? Okey, kat sini kita tahu perkembangan adab 5 zaman ni. Ni dalam buku teks ada tingkatan 4. Kita ada zaman al-asr al-jahili. Okey, kemudian al-asr al-islami. Kemudian al-asr al-umawi. Di dalam jahili cerita tentang kemasyarakatan. Saat time tu tak ada agama lagi. Okey. Kemudian seorang Islam datangnya Islam, so ad-diniyah. Okey, dan akhirnya iaitu al-umawi di mana politik. Politik Asia. Okey. Dan Abasi, zaman yang keempat iaitu al-Abasi as-Saqafiyah. Ilmu datang. Okey. Dan akhir sekali al-hadis di mana sampai sekarang adalah moden. Di mana dia adalah kemasyarakatan dan ilmu pengetahuan yang semakin meluas. So benda-benda ni ada kaitan di dalam al-adab. Okey, al-usur khamsah iaitu kita ada 5 zaman penting di mana setiap syair, setiap nasar, setiap tu semua kena tahu 5 zaman ni. Macam mana berkembangnya al-adab wal balaghah tu sendiri. Okey, tapi kita kena kuasai 5 ni. Kita kena tahu perjalanan daripada mana al-adab tu sendiri, macam mana boleh berkembang dan menjadi syair dan juga nasar. Okey. Kita tengok ni, ini adalah analisa 2019 SPM kertas soalan di mana saya tak boleh nak nyatakan yang 2020 kerana soalan tertutup. So 2019 saja yang mampu saya boleh kongsikan, iaitu kisim alif al-balaghah wal adab al-arabi. Yang tadi kita bincang form 4 punya tadi. Okey, imla'ul faraghat iaitu isi tempat kosong. Ni 2019 ya. Hadidil jumal ataupun anwa' atau aksab, sekiranya ada jenis. Kalau macam balaghah tu dah ada jenis. Jinas apa? Jitam ke juara tam. So dia suruh keluarkan. Okey. Kemudian mayis, lepas tu sahih al-bayanat sahihah. Ini paling penting lah. Kalau sahih, khata'. Dan juga bagi ijabah yang munasibah. Dan akhir sekali kisimba. As-soal awal al-adab Arabi dan juga al-adab sadrul Islam. Kemudian as-soal tsani fasaha, khabar, tashbih, majaz, mursan daripada balaghah. Soalan salis syair sadri Islam dan akhir sekali syair jahili itu nasar jahili. Nampak ni satu-satu. Itu adalah berkaitan dengan 2019. Maknanya penting dekat sini untuk kita baca semua tajuk. Ya, betul. Tak tahu mana satu yang masuk. Tak tahu mana satu yang masuk. Jadi kita kena bersedia ya adik-adik semuanya insya-Allah. Jadi mungkin nastarih qalilan wa sawfa natalqi ba'da qalil. Kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan ila barnamij Sukses SPM 2021 Pecutan. Al-an sanata'allam 'anil al-adab wal balaghah. Segmen ini kita nak belajar tentang bahagian 1 dan 2, soalan 1 dan 2. Bahagian alif dan ba, soalan 1 dan 2. Jadi ustazah, tafadhali, dipersilakan. Syukran jazilan ila Syafiqah. Okey, al-an insya-Allah kita akan masuk ke bahagian 1. Seperti yang saya katakan, OPB iaitu 20 markah, 20 soalan. Okey, al-adab Arabi wal balaghah. Ini 20 markah, dia terbagi pada al-adab Arabi dan juga balaghah. Ini semua adalah tingkatan 4. Jadi tingkatan 4 al-adab Arabi dan juga balaghah 20 markah. Okey, kita tengok kat sini contoh soalan. Okey, uktub kalimah sahih lil bayanati sahihah wa kalimah khata' lil bayanati khati'ah fi ma ya'ti. Nampak kat sini dia kata dah. Dia kata suruh kalimah sahih. Okey, kalimah sahih wa kalimah khata'. Jangan pula bagi tanda right. Ini selalu pelajar-pelajar jangan salah ya. Dia minta kalimah sahih, kalimah khata'. Ni jangan tanda right ya. Hilang markah. Okey, kita tengok sini. Kita tengok asal kalimah adab min ma'dabah fi jahiliyah yatlukunaha 'ala at-ta'am alladhi yad'una ilayhi an-nas. Sahih khata'? Okey, jadi kita tengok. Okey. Laisa lil arab fil asr jahili ahlak karimah misus sadiq wal wafa' wan najdah.
Okey, orang Arab ni, orang jahili, walaupun dia ada sifat buruknya tapi dia ada sifat baik dia. Okey, kita tengok sahih ke khata' nanti. Dan juga yang ketiga, intaqalat asimatud daulah Islamiyah fil asr Umawi ila al-Kufah kat sini. Ya khata' kat Dimashq. Okey, kita tengok kat sini jawapan yang pertama. Okey, sahih. Ustazah buat sahih. Bukannya ustazah tulis tanda right ya. Okey, kemudian khata'. Khata'. Di mana disuruh kalimah khata'. Sekiranya salah, kita tulis kalimah khata'. Dan juga khata' juga yang nombor 3 ni. Ini cara menjawab ya. So kita tengok soalan yang betul-betul. Kalau dia kata sahih dengan khata', kita kena tulis sahih dan khata'. Bukannya kita buat tanda right ataupun tanda pangkah. Okey. Ini adalah cara untuk menjawab bagi soalan yang seperti ini. Okey. Kita masuk kat sini. Ini berkaitan dengan rumus, iaitu simbol. Kat sini, soalan kisim alif, dia sangat-sangat membantu di mana dia dah bagi jawapan. Pilih je. Bagi tips saya, isi je mana-mana walaupun tak tahu. Jangan kosongkan. Kita tak tahu kita punya takdir kita kan, betul ke tidak. Okey, jawapan dah ada kat atas. Okey, kita baca betul-betul. X, Y, Z. X tu apa, Y tu apa, Z tu apa. So kat atas dah jawapan. Okey, al-kalam yalki khatib ala. Nampak khatib pun kita dah tahu siapa. Khitabah. Okey, kita tengok kat sini al-khitabah. Okey, an-nasihah muthirah hikmah wa irsyad. Kita nampak apa? Dia kata dah. An-nasihah mestilah wasaya. Okey, dan akhir sekali taklif. Taklif kat sini adalah penulisan. Penulisan. So jawapan dia kitabah. Ini cara jawab dia. Sama jawapan ke atas. So isi sahaja. Tak perlu dah fikir lain. Itu yang objektif OBP tu tadi tu. Semua jawapan ada dah, Syafiqah. Pilih je. Okey. Okey, ihtar ijabah sahihah ma baina kausain atau faragat. Kalau kat sini kausain. Okey, bila ada perkataan kausain ni, dalamnya ada jawapan satu. Okey, anak pelajar-pelajar calon SPM, dia suruh pilih satu jawapan. Jangan buat dua jawapan. Skor kosong markah kalau dua jawapan nak letak kan. Okey. Ini al-Arab apa dia? Humul lazim atabadu ansyahum ala tanakul. Al-Kumasadin ma' wa ansyab. So al-Madani ke al-Hadar Badui. So pilih satu je. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Okey, yang ini pun sama. Al-Qasidah allati yaqulha sya'il mufattahira li nafsihi wa qaumihi hajian. Okey. Ini syair Abasi ke syair munaqidat ke syair al-Hujah. So itu adalah kita tengok kepada munaqidat lah. So kat sini tuwafi ba'da an darbahu al-Mahdi bisud. Atau siapa? Mutanabi ke Abu Tayyah ke Bashar bin Bar. Ini semua dekat zaman Abbasi. Tapi dia ada berkaitan dengan dipukul oleh Mahdi. Okey, kita tahu jawapan dia. Nampak kat sini. Satu je. Murid-murid kena jawab satu je. Jangan jawab dua. Okey, jawab satu je. Semua jawapan dah ada kat sini. Okey, pilih je satu. Okey, ada tanya Ustazah, nak isi kat sana ke kat sini? Okey, sekiranya tak confident, buat dua. Tapi jangan tulis sini jawapan lain. Atas tulis jawapan lain. Memang tak ada markah. Tengok betul-betul. Tanda sini, sini pun samalah. Kena sama jawapan. Okey, kalau Ustaz Al-Badwi, iaitu Syair Munaqidat dan juga Bashar bin Bard. Okey, kita masuk kepada bahagian ba. Okey, soalan 1. Al-Adab Arabi. Tadi tu, itu adalah kisim alif. Jawapan semua yang ada, pilih satu je jawapan. Okey, semua dah ada dalam tu. So 20 markah kali dengan 20 soalan, dapatlah 20 markah. Okey, ini kisim ba. Okey, soal al-awwal al-abul Arabi. Okey, 20 markah. Soalan 2 adalah al-balaghah, 20 markah. Nampak tak saya? Kalau kita kuasai balaghah je, kita dapat 20 markah. Nampak kat situ? Okey, kita kuasai adab Arabi je, kita dapat 20 markah. Okey, cara nak kita kuasai markah. Ini adalah tajuk-tajuk yang berada dalam buku teks. Okey, al-adab Arabi, kita kena tahu mafhum dia, kepentingan dia, unsur adab Arabi zaman-zaman dia 5. Okey, kita kena tahu. Maksud start lah. Adab fi asr al-jahili ada apa? Adab fi asr Saudi Islam ada apa? Adab fi asr Umawi apa dia? Apa contoh-contoh ciri-ciri dia punya nasar, ciri-ciri dia punya syair. Okey. So kita kena tahu kat situ. Semua sama je sebenarnya. Setiap zaman semua sama je. Apa kesan dia terhadap sastera? Al-adab tu adalah sastera. Okey, itu adalah di antara al-adab tingkatan 4. Soalan 1. Betul tak? Soalan 1 tadi. Okey, 20 markah. Kita nak cuba dapatkan 20 markah. Apa yang kita kena tahu? Kita kena tahu iaitu zaman apa? Zaman jahili, Saudi Islam, Umawi, Abbasi, hadis. 5 zaman ni
semua ada benda dah ni. Semua ada al-ahwal dia. Ahwal dia apa? Kalau macam jahili tadi apa? Apa dia? Ijtimaiyah. Kemasyarakatan, agama tak ada lagi. So ada Islam. Baru datangnya Islam, Al-Quran. Tu kesan dia kepada syair. Ada balaghah di dalam syair. Datang dari mana? Al-Quran. Siapa ikut siapa sebenarnya? So sebenarnya Al-Quran tu yang memberi kesan kepada syair orang Arab zaman dulu. Okey, kemudian Umawi. Zaman datangnya politik, politik sini. Kemudian Abbasi, iaitu ada ilmu-ilmu datang. Hadis. Okey, hadis masuk kedua-dua ni. Hadis ada dua, Ijtimaiyah dengan Saqafiyah. Benda tu kita kena tahu apa kesan dia, apa adab tu beri kesan tak pada zaman tu. Macam pada zaman politik, surat. Okey, surat ni sangat penting. Betul tak? Syair ni sangat penting pada ketika tu. Sebab dia bagi untuk memperluaskan kuasa politik. Okey, kemudian al-awamil mu'athirah. Apa kesan dia macam zaman Saudi Islam, Quran tu. Kesan dia, faktor-faktor dia sebab apa masuknya syair tu. Kemudian apa syair-syair dia, apa dia punya tokoh-tokoh syuara pada zaman tu dan juga tokoh-tokoh nasah pada zaman tersebut. Setiap zaman ni ada orang-orangnya, ada tokoh-tokohnya. So kena kuasai. Okey? Kita tengok ni soalannya orang kata sangat penting lah. Okey, ciri-ciri syair dan nasar. Kita tahu adab ada terbagi pada dua, iaitu syair, iaitu syair dan juga puisi ataupun an-nasar, prosa. Dalam nasar ni kita tahu ada surat, ada khutbah, ada cerpen, itu nasar. Okey, kalau syair yang ada rima akhir bunyi sama je dia. Bunyi sama je, ujung-ujung dia bunyi sama. Dia fa'ilun semua tu. Dia ada dia punya auzan, ada muzik dia, itu syair. Okey, kalau nasar dia banyak. Ada risalah, kitabah, ada cerpen, makal semua, itu adalah nasar. Okey, apa dia punya khasais ataupun ma farqu bainahuma? Soalan ni penting. Nampak? Ma farqu bainahuma. Ni soalan 2019 masuk. Ma farqu bainahuma. So kita kena bagi dia punya khasais. Ada 3. Yang ini i'timad alal atifah, yang ini ada perkataan Adam, tak ada kepada perasaan. Tapi syair pada perasaan. Okey, kalau syair ada musik, tapi Adam tak ada muzik. Cerpen macam kita bagi khutbah, semua tu tak ada perasaan. Okey, kemudian kalau macam syair pendek-pendek, betul tak? Ijaz, ringkas-ringkas perkataan dia, tapi banyak sangat maksud. Tapi kalau nasar, surat, so panjang-panjang. Okey, itu adalah perbezaan di antara syair dan juga nasar. Okey, ini soalan kepada Kisim Ba, iaitu soal 1. Okey. Wadah isnain min ahamiyatil adab al-arabi fi janib ijtima'i. Okay, ni dalam buku teks, saya petikan buku teks. Okey, dia kata nak 2 je. Jangan bagi banyak. Dia minta isnain. Yang murid-murid bagi isnain je. So kita, walaupun dalam buku teks ada 3. Dia nak 2 je, bagilah 2 sahaja. Okey. So dia kata janib ijtima'i. So ijtima'i ada 3 dalam buku teks. So kita bagi 2 sahaja. Okey, dapatlah markahnya 2, dapat 2 ke? Salah satu ke? Macam tu. Okey. Kemudian ma farqu baina khasais syair. Ni soalan selalu tanya ni. Syair dia i'timad anil atifah. Yang ni Adam, dia tak ada i'timad anil perasaan. Atifah tu adalah perasaan. Okey, kalau syair tadi kan 3 juga. Tapi kalau dia kata dia bagi nak 2 je, markah dia 4, bagi 2 je. Kalau markah dia 6, baru bagi 3. Okey, so kat sini atifah yang tu tak ada. Yang ni ada muzik, yang ni tak ada. So ini adalah soalan-soalan penting. Okey, ni soalan dha'afat al-khilafat Umayyah. Kalau dia tanya macam ni, kalau boleh kita bagilah mukadimah dia. Ambil balik soalan. Jangan terus buat kasratun naza'an ini. Better ambil balik. Okey, lagi baik kita ambil dha'afat al-khilafat Umayyah. Dha'afat al-khilafat Umayyah bisabab kasratun naza'an al-ahzab muta'aridah, disebabkan oleh konflik politik pada ketika itu. Tu menyebabkan jatuhnya lah zaman khilafah Umayyah. Okey. Itu adalah soalan bagi soalan kisim alif ba, soalan 1 ke 2. Okey, soalan ba. Ini yang kita nak bincang ni, balaghah. Kita boleh kuasai. Sekiranya kita kuasai balaghah betul-betul. Okey, 20 markah. Soalan sani mesti balaghah. Semua soalan balaghah. Okey, apa yang kamu kena tahu murid-murid? Ini tajuk-tajuk balaghah dia. Kamu kena tahu dia punya ta'rif. Ta'rif memang penting.
Semua tajuk bagi balaghah ni kena tahu takrif. Memang akan tanya berkaitan dengan takrif. Tak tahulah masuk yang mana. Tapi kita kena baca. Okey. Soalan ni contohnya ma maf'ul isti'arah. Okey, ada pelajar-pelajar mungkin tanya, separuh boleh tak separuh je ustazah? Tak boleh. Okey, tak boleh separuh. Kena full. Ya, kena full. Nanti markahnya skemanya tak dapat markah penuh. Contohnya markah dia 4, tapi dia bagi separuh je. Contohnya macam sini je. Dia tak akan dapat contohnya markah dia 2. Dia akan dapat 1 je lah. Betul tak? Ya, dia kena 1 baru dah dapat 2 markah. Tu yang kata, panjang ni Sazah tak boleh hafal ni. Tapi kita kena juga. Okey, sebab kita punya maksud dia, kalau tidak dia akan berubah. Okey, so kita kena hafal semua untuk kita dapatkan markah penuh. Syafiqah, kita nak dapatkan markah penuh, kita kenalah bagi semua. Kan separuh markahnya, lagilah sedih ya. Okey, soalan yang kedua. Istakhrij al-kinayah ma'a bayani ma'na murad minal ibarat atiyah. Contohnya ni, yu'addil muslimun al-hajj fi mahbatil wahyi. Okey, mahbatil wahyi ni adalah kinayah. Dia bukan betul-betulnya tempatnya wahyu tu kan. Tapi sebenarnya apa? Mekah Mukarramah. So dia kata istakhrij kinayah. Soalan pertama, istakhrij kinayah. 1, betul tak? Ma'a bayan makna. So maksudnya ada 2. Apa yang kena bagi jawapan kat sini? Pertama, keluarkan mana kinayah dia. So kinayah dia adalah ni. Kita keluarkan. Okey. Lepas tu dia kata ma'a bayanin ma'nal murad. So adalah Mekah Mukarramah. Tengok soalan betul-betul. Murid-murid dia kena tengok soalan betul-betul. Dia nak 2 dalam ni. Dia bukan nak 1 je. So kena baca soalan betul-betul. Okay, tengok bawah pula. Ja'a khadimul haramain asy-syarifain ila Malaysia. Okey, kinayah kat sini mana? Dia nak kinayah, keluarkan dulu kinayah dia. Yang ini. Khadimul haramain asy-syarifain. Sebenarnya maksud sebenar dia apa? Malikus Saudiyah. Okey, Raja Saudi. So kita kena baca soalan betul-betul. Mungkin dalam satu soalan tu ada 2 benda yang dia nak. Itu kena tengok. Okey, kemudian jim. Hati misalan wahidan likulli mimma ya'ti. Ini memang selalu salah satu pada balaghah mesti tanya pasal contoh. Sama ada dia bagi contoh kat kita tentukan nau dia, ataupun dia bagi nau, kita kena bagi contoh. Murid-murid kena bagi contoh. Kalau dia kata tashbih, kita katalah Ahmad kal asad fi syaja'ah. Kal asad, Ahmad seperti singa dalam keberanian dia. So itu adalah tashbih. Tiba dia kata al-muqabalah. Dia tak semestinya tashbih semua. Dia semua yang kita belajar di dalam balaghah yang 11 tajuk tu, mungkin dia tanya, dia campur-campur. Okey, al-muqabalah. Apa tajuk dia? Al-jannah lil mu'minin wan nar lil kafir. So kat sini kita nampak al-muqabalah. Okey, kemudian al-majaz lughawi. Al-asad yu'allimu fil fasli. Boleh ke singa mengajar dalam kelas? Sebenarnya bukanlah singa tu yang mengajar. Syafiqah, bukan singa mengajar. Takutlah singa mengajar. Sebenarnya siapa yang mengajar? Al-asad tu adalah al-muallim. Guru yang mengajar di dalam kelas. Okey? Dan akhir sekali, ayin jinas ma'azikru na'uhu fi maya ya'ti. Okey, kat sini dia kata tentukan jinas. Salainal maghrib fil maghrib. Okey, nampak tak apa yang sama-sama kat situ? Maghrib dengan maghrib. Okey. Likulli da'in dawa. Dia macam sama-sama, betul tak? So dia adalah jinas. Kat sini ayin jinas. Maksud kita nak kena keluarkan jinas tu dulu. Okey. Ni 1 dan juga zikru nauhi dia. Ni 2. So ada 2 jawapan kita kena buat kat sini, bukan 1 je. Okey, kita tengok. Al-jinas. Al-jinas mari al-maghrib, dia punya nau apa? Nau tam. Okey, dak dengan dawak ghairu tam. Okey. Kalau kita tahu, kalau yang tam ni semua dia sama. Maghrib semua sama walaupun maksud dia lain. Satu ni solat maghrib, satu ni dekat maghribi. Okey. Kat sini dak dengan dawak dia macam sama-sama tapi dia ada beza, betul tak? So dia bukan tam, dia ghairu tam. Okey. Jadi itu dia penjelasan daripada guru kita Ustazah Amal tentang bahagian alif dan ba soalan 1 dan 2. Jadi murid-murid, saya tahu semua ni dah banyak dah ada penting, isu-isu penting dalam kepala ni dan saya rasa kita berehat seketika kan, mungkin nastadih qalilan wa sawfa natalaqi ba'da qalil. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 20 21 Pecutan. Didik TV KPM. أهلا وسهلا إلى سكسس SPM 20 21 Pecutan. واليوم نتعلم عن الأدب والبلاغة. Jadi segmen kali ni Ustazah,
kita nak belajar apa Ustazah? Tafadhali. Syukran jazilan ila Syafiqah. Okey, insya-Allah Sanu Hasil kita bahagian ba, kisim ba, soalan 3 dan 4. Di mana saya terangkan tadi, soalan ketiga adalah syair. Okey, di mana ada 5 syair, kita tak tahu mana satu yang masuk. Okey, 2019 kita dah masuk syair jahili. Okey. Dan juga soalan keempat itu NASA. Okey, NASA Saudara Islam pada 2019. Okey, kita akan bincangkan di mana soalan ketiga 20 markah dan juga soalan keempat adalah 20 markah. Okey, dalam NASA dan juga syair ni sama je sebenarnya. Kita ada 5 zaman. Dalam zaman tu pula dia ada syair, ada NASA. Okey, dan syair tu kita tahulah syair siapa tokoh dia. Okey, syair jahili, syair Saudi Islam, syair Umawi, syair Abbasi dan juga syair hadis. Apa yang kita kena tahu ni dalam form 5 ni? Ni kata 5 punya. Nubza'an hayati, iaitu dia punya sirah hidup dia. Sirah dia punya tokoh. Contohnya macam jahili Umrul Qais. So dia punya siapa Umrul Qais ni, nama dia, tempat lahir dia, lahir kat mana, apa jawatan dia. So kat situ nubza'an hayati. Soalan pertama bagi kisim ba, iaitu soalan ketiga. Okay, kemudian jawun nas kita baca Quran lah. Quran kan ada asbabun nuzul kan, dan kepada siapa dia turunkan. Kita ada jawun nas wa munasibatuhu, iaitu kepada syair. Apa sebab diturunkan? Kenapa syair ni ditulis? Itu semua ada jawun nas wa munasibatuhu. Kemudian ma'ani mufradat. Dalam soalan ketiga dan empat ni tak perlu nak hafal sebenarnya dia punya syair ataupun nasar. Dia dah bagi. Itu cara je, dia dah bagi. So kita yang kena tahu apa dia punya penyair, apa tajuk dia. Dia dah bagi nanti. So murid-murid jangan risau, dia dah bagi petikan tersebut. Tapi kamu kena tahulah dia punya tajuk apa ni. Ni siapa dia punya penyair. Okey. Kemudian ma'ani mufradat, dalam setiap petikan tu kita ada kata seerti. Kata seerti ni dalam bahasa Arab juga. Memang ada soalan tu. Okey, dan al-afkar raisah. Kat sini ada soalan uskur fikratain, dia nak 2 je ataupun salah afkar, 3 afkar raisah ni. Itu semua balik pada dia punya afkar dia lah dekat dalam petikan tersebut, syair ataupun nasar tersebut. Kemudian aswar balaghiah dia, suar balaghiah dia punya balaghah, apa yang terdapat di dalam petikan syair tu. Okey, syair tu ada abiat-abiat dia, bait-bait syair tu ada, contohnya dalam tu ada tashbih, kinayah, balaghah, so kita kena tahu. Okey, mukabalah, so kita kena tahu. Okey, contohnya soalan ketiga ni. Okey, innal ladzi ba'atsan nabi Muhammadan ja'ala khilafah, ini adalah bait-bait syair. Ada berapa? 1 2 3 4 5. 5 abiat, iaitu 5 bait syair. Okey, so kat sini dalam dia kita tengok ni tentang ni asrul mana ni? Ni asrul, nampak macam asrul Umawi ni. Okey, Imamul Adil kan. So kita kena tahulah Umawi ke Abbasi ke, siapa penyair dia. Kita nampak petikan ni, dia akan bagi. Okey, dia bagi Syafiqah. Dia bukan tak bagi, kita dah bagi, cuma kita tengok ni penyair siapa, ni syair apa. Okey, maksud kita kena kuasai lah. Okey, kemudian ni as-soalul thalis, pertama sekali, uktub nubzah kasira ani syair fi arba'an nuqat. Maksud arba'an nuqat tu maksudnya 4 poin. So dia nak 4. Walaupun banyak dalam buku teks, dia nak 4 je. Okey. Kemudian limaza al-qasyair hadha syair. Ini baik kat jawab nasibatuhu tadi. Kenapa ditulis syair tu? Kepada siapa? Dia kata kepada siapa? Kenapa penyair tu menyampaikan syair ini? So kita tengok kepada jawab nasibatuhu tadi. Yang macam nuzul Quran tadi tu. Sebenarnya tapi dia tukar-tukar ayat saja. Okey. Hati ma'ani mufradat. Kat sini memang dia soalan ni ma'ani mufradat memang ada. Kalau kita sebenarnya kita dah tahu dah soalan apa, tapi kita tak tahu syair mana. Itu yang 3 dengan 4 ni sebenarnya kita boleh kuasai, tapi kita tak tahu syair mana. So kita kena kuasai semua syair lah, tapi soalan dia sama. Mesti ada ma'ani mufradat. So kita boleh dapat 20 markah sekiranya kita betul-betul kuasai syair mana satu. Okey. Kemudian kita tengok kepada jim. Baina fikrataini min tilka abyat. Ni fikrah raisah tadi. Fikrah raisah tadi. Dia nak fikratain ni je. Tak 2 je. Walaupun banyak, jangan bagi dia semua. Dia nak 2 sahaja. Sebab markah dia 4. So mestilah 2 kali 2, 4. Maswar balaghiah. Okey, kat sini dia dah bagi dah. Ini semua ada kat dalam petikan tadi. Dalam petikan tadi qadna la adu kami akabardina al-imamul adil wa qarahala. So ini semua dalam petikan tu. So apa suar balaghiah ni? Kita belajar balaghah yang 11 tajuk tadi tu. Apa tajuk dia? Kalau macam ni, qad, ada qad.
Ini maksud apa? Kalau kita al-imamul adik, ni kinayah ke isti'arah ni? Okey. Waqad rahala. So kat sini waqad rahala, wafad rahala. Siapa wafad rahil ni? Okey. Wafad rahil ni siapa? So kita tengok kat sini. Kita cari-cara nak jawab dia. Itu soalan dia. Nasa dan juga syair tadi soalan dia macam itulah. Sama je Syafiqah. Tapi kita tak tahu syair mana. Dia ada 5 zaman kan? So kita tak tahu zaman mana yang masuk. Okey. So yang pertama dia nak 4. So kita bagi 4. Okey, kita bagi nama dia, okey, tempat lahir dia, kehidupan dia dan juga dia adalah salah seorang syuara pada zaman dia. Okey, dia nak 4 markah, dia nak nampak 4 markah, so 4 nukat. So kita kena bagi 4, jangan lebih, jangan kurang. Sekiranya kurang, tak dapatlah markah. 4 markah tadi. So kita kalau boleh satu dia dah bagi tahu dah arba'an nuqat, 4 poin. So kita jawab poin-poin lah, dia tak perlu ke kita kena ambil balik mukadimah, tak perlu. Terus jawab je. So jawab poin-poin. So ada arba'ah nuqat. Okey, arba'in nuqat. Okey, kemudian nombor 2. Okey, limaza al-qasya'i hadha syair? Kenapa dia dia sampai ke syair ni? Penyair ni sampai ke syair dia. So jawapan dia al-qasya'i hadha. Kalau macam ni kita boleh ambil balik mukadimah. Limaza al-qasya'i, ambillah balik. Al-qasya'i hadza syair madihan, dia kata untuk memuji Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Okey, kenapa dia memuji? Untuk mendapatkan ganjaran dan juga pangkat, mukafa'ah dan juga takasub. Pada zaman tu ni Umawi jual syair pun dapat duit. Dia puji pembesar pun dapat duit. Itulah kenapa dia menyampaikan syair tersebut. Okey. Ni dalam buku teks ni. Al-Qasyair. Nampak ni jawapan ada dah. So kita ambil je balik tadi. Lepas tu letak balik kat tempat tadi. Okey, ni ma'ani mufradat. Maqsul, waqfdun, mauli'a al-a'il. So ini semua kita ambil balik daripada ma'ani mufradat tu, kita masuk je balik. Apa jawapan dia? Okey, dariba, wafda, mauli'a, al-a'il. Okey, ini semua nasa ni. Okey. Baina fikratain min tilka abyad. Dia nak 2 je. Ni cara jawab dia. Dia nak 2 je, so kita kena bagi 2 je. Jangan lebih. Kalau lebih pula susah pula nak menanda banyak ya. Okey, dan juga jangan kurang. Sebab dia nak maksudnya dia ada kaitan dengan pemarkahan. Kalau dia ada 2, maksudnya ada 2 markah, ada 2 markah itu 4 markah. 2 kali 2. Macam ni kita tengok. Inna Allah ba'asa Rasul Muhammadan linnas wa ja'alallahu khilafah fil imamul adil wa ihtarallah Muhammad al-Aziz khalifah lil muslimin. Maksud kat sini mesti dalam ni 2 markah. Betul tak? 2 markah. So mestilah ada separuh-separuh. Mesti kat sini 1 markah ke, sini 1 markah. Kalau dia tak cukup, tak dapatlah markah. Dia tak dapat markah. Okey, kemudian dia nak lagi 1 sebab dia nak fikratain. Nak 2. Okey. Kalau jamak afkar. Kalau afkar, salah afkar 3. Tapi kalau fikratain 2. So dia nak 2. So kita kena bagilah. Mungkin dari sini sampai sini dapatlah 2 markah. Okey, ini adalah berkaitan dengan fikratain. Okey. Soalan ni sama je. Nasa pun sama tapi tak tahu masuk yang mana. Okey, kat sini nak 2 je. So kita tak pilihlah antara 3 ni, pilih 2 sahaja. Okey. Kemudian maswar balaghah fi ma yati. Ni dah bagi tadi kan. Dalam petikan tu pun ada. Kita kalau belajar betul-betul balaghah, kita dapat kuasai. Kita nampak ada kod kat sini je. Kita tahu dah ni apa ni. Mesti adrabul khabar. Nauk dia apa? Talabi. Ini Sazana bagi tahu murid-murid kena bagi 2-2. Okey, 1 markah, 1 markah. Jangan bagi adrabul khabar. Ini yang berlaku. Okey, yang berlaku dia bagi adrabul khabar je. Dia tak bagi tahu nauk dia talabi ke. Kalau boleh bagi semua penuh. Nak bagi istifham ke apa ke boleh. Yang penting bagi penuh, jangan bagi kurang. Kalau atibak tu kan, tibak ijabi. Jangan bagi atibak je. Tak dapat markah penuh, dapat 1 je. Sedangkan 2 markah. Sayang. Okey, walaupun jawapan tu betul tapi tak lengkap. Kat sini dia kena lengkap. Okey, kat sini kena lengkap. Okey, kinayah. Nampak? Kinayah an mausuf. Kinayah jenis dia, dia punya kinayah. Tiba mukabah dia punya balaghah. Dia punya jawab nauk dia apa? An mausuf ke, an sifat ke, an nisbah ke. Baru dapat 2 markah. Ini yang berlaku ya. Budak-budak tertinggal. Dia buat yang kinayah aja. Dia tak bagi tahu dia punya jenis. So kita kena cakna benda ni. Okey, wafdur rahil. Okey. So apa jawapan dia? Tiba ijabi. Ini baru lengkap. Tiba ijabi 1-1 baru dapat
2 markah. Kira kalau dia bagi satu je, tiba je satu markah. Satu lah. markah. Baik, Sayang kan? sayang. Walaupun dia Betul. tahu sebenarnya tapi dia tak tulis. Ya. Ya, saya benda Ada tu kena tahu. tulis dua-dua lah. Ya, kira. betul. Sayang kalau tertinggal. Okey. Kita tengok kepada soal Rabi'. Okey, soal Rabi' ni pun sama je dengan syair tadi. Dia dah bagi petikan. Okey, dia dah petikan amma ba hafizullah asna kitabah. Ini Abdul Hamid Al-Khatib. Okey, dia cerita tentang nasihat kepada para penulis. Okey, so ini adalah nasa. Dia bukan syair, betul tak? Beza tak? Syair tadi ada bait-bait. Ada wazan-wazan dia. Ini adalah nasa. Kita nampak kat sini pun macam dia adalah satu nasihat kepada orang ramai, kepada penulis kan. Dia kata ya ahlus sinaatil kitabah, kepada para penulis. So dia bukan syair. So pelajar pun tahu, oh ini nasa ni, nasa. Tapi nasa yang mana satu? Zaman Abbasi ke, zaman Zahili ke, zaman Umawi ke, dia kena tahulah. Okey, so apa? Bila kita tahu tu adalah zaman apa, kita akan tahu siapa dia punya penulis. Macam ni adalah Abdul Hamid Al-Khatib. Okey. Kat sini nampak dia dah bagi dah. Kadang-kadang tu kan dia dah bagi semua, mesti ada jawapan dalam ni. Ya. Kita tak perlu hafal benda ni. Dah ada dah. Okey, kalau kita faham, kita kuasai, kita hafal dia punya suar balaghah, dia punya afkar raisah, dia punya nubzah hayatihi anil penulis, kita boleh jawab. Okey. Aktub nuzah kasih Al-Khatib fi Aba' Nuqaid. Ni samalah Abdul Hamid Yahya. Laqabuhu Al-Khatib. Laqab ni adalah dia punya geraran. Okey, kemudian hayatuhu awal min istimal at-tahmidat. Okey, Abdul Hamid Al-Khatib adalah orang yang pertama yang menggunakan at-tahmidat, pujian-pujian di dalam surat. Ini penting ya. Siapa yang menulis yang terawal menggunakan at-tahmidat, ucapan pujian-pujian dalam surat? Abdul Hamid Al-Khatib. Dia penulis yang paling awal lah pada zaman tu. Okey. Wa huwa allazi sahala balaghah fi tarasus. Dia menggunakan apa? Balaghah yang mudah. Boleh tadi baca ni boleh faham. Dia suruh berilmu. Orang yang menulis ni perlu ada ilmu. Ada orang yang menulis ni perlu ada tafaqquh fid din. Dia kena mendalami agama. So kita boleh faham daripada apa yang dia tulis tadi. Okey. Cuba kita tengok balik. Okey. Okey, kita masuk kepada tahaddas al-munasibah hadir risal. Tadi alqa, betul tak? Dia tukar kat sini munasibah dia. Okey, alqa tu siapa yang dia, kenapa dia sampaikan syair tersebut? Yang ni tahaddas al-munasibah hadir risalah. Kenapa? Sama juga. Kenapa dia sampaikan nasa tersebut? Surat tersebut. Okey, kataba al-katib hazihi risalah linasihah, untuk menasihati siapa? Kawan-kawannya, al-kutab, penulis-penulis, membagi manfaat kepada kehidupan mereka. Bukan sekadar penulis sahaja nak dapatkan populariti, dia kata. Orang yang menulis perlu ada ilmu, ada mendalami agama. Semua tu dia nasihat pada kawan-kawan dia yang selaku ketua penulis. Itu adalah Abdul Hamid Al-Khatib. So kenapa dia seorang, kita kata tadi macam asbabun nuzul ayat tadi, kita kenapa dia tulis surat tersebut, nasihat kawan-kawan dia sebagai ketua penulis kepada penulis-penulis yang lain. Okey. Yang sama, mesti ditanya hati ma'ani mufradat. Kalau kita hafal semua mufradat daripada 5 syair 5 nasar, kita boleh dapat tak 8 markah. Dia 4 syair, 4 nasar. Kita hafal benda tu, kita dapat. Okey, hiliyah, apa dia punya tu, zinah, perhiasan. La tudayya'u, la tufakidu, hilang. Saf-saf. Okey, kita masuk ar-radil hakir. An-namimah, iaitu naql hadis ala wajhil ifsad. Okey, so kita nampak kat sini. Kalau kita kuasai tadi, dekat nasa pun 4 markah. Kat sini pun dekat syair 4 markah, nasa pun 4 markah, kita dapat 8 markah dah. Balaghah tadi 20 markah, betul tak? Betul. Boleh lulus tak sebenarnya? Boleh lulus. Boleh. Betul tak Syafiqah? Betul. Boleh. Setuju. Okey. Okey, nasa pun sama. Okey, sama juga tadi. Ada 5 zaman. Kita nak tahu kan, nuzan hayati, jawana munasibatu, ma'anil mufradat, afkar raisa, aswa' balaghah. Benda ni sama je. Dekat dalam syair pun sama soalan dia, nasa pun sama. Cuma bezanya kita tak tahu syair apa yang masuk, dan juga kita tak tahu nasa apa yang masuk. Okey, itu dia kan. Maknanya yang penting adalah murid-murid kena membaca lah. Kena membaca betul. dan kena faham apa sebenarnya yang disampaikan oleh syair dan juga nasa tadi sebentar tadi kan. Jadi saya yakin murid-murid semua banyak dah dapat tips daripada ustazah berkenaan dengan bahagian ba soalan 3 dan 4. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
أهلا وسهلا إلى سكسس SPM 2021 Pecutan. Alhamdulillah, معنا في studio kita ada Ustazah Amal Bashirah bin Osman. Kita hari ini belajar اليوم نتعلم عن الأدب والبلاغة. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, apakah tips yang bakal dikongsikan oleh Ustazah? Silakan, tafadhali. Okay, syukran jazilan ila Syafiqah Ukhti Jamilah. Al-yawm InsyaAllah kita akan bincangkan macam mana kita nak kuasai markah. Macam mana kita dah belajar subjek tingkatan 4, tingkatan 5, kita dah tahu format dia, macam mana kita nak kuasai di mana kisim alif, iaitu soalan objektif pilihan, dan juga kisim ba ada 4 soalan. Okey, soalan awal, soalan thani, soalan thalis dan juga soalan rabi'. Okay, kita tengok kat sini. 4 soalan subjektif. Kat sini, mana kita nak paling kuasai, kita boleh kuasai. Okay. Mungkinlah pelajar-pelajar yang nak dapat A, dia akan kuasai semua. Okay, tapi kadang-kadang ada pelajar yang tak mampu nak buat semua. Okay. Ini cara dia. Okay, kita boleh bagi, kita bantu soalan awal, soalan tsani, soalan salis dan juga soalan rabi'. Kat sini kita nampak soal kisim alif 20 markah dah. Okey, kalau kita kat situ kita target 10 markah pun okey, 10 markah lah. Okey, kat sini soal tsani. Okey, kita nampak kat sini balaghah. Balaghah ni tingkatan 4. Okey, bila kita kuasai semua balaghah, al-fasahah wal balaghah sampailah tashbih, kinayah, jinas, tibak, mukabalah, sajak semua 20 markah ni kita boleh kuasai. Percayalah, kalau sekiranya kita kuasai balaghah dengan betul-betul, kita dapat 20 markah ni. Okey, ikut skema dan juga formula yang kita nak jawab tadi. Okey, kemudian syair pun sama. Kat sini kalau kita kuasai balaghah, dalam syair kita ada suar balaghah. 4 markah. Okey, kat sini kita dapat 20 markah. Ya. Okey, 4 markah di dalam suar balaghah dia, 4 markah. Nasab pun ada suar balaghah dia, betul tak? 4 markah. Nampak tak kat sini kita dah boleh dapat 20 markah. Kalau kita kuasai betul-betul balaghah. So bila kita kuasai 10 dekat kisim alif, kemudian kita masuk kisim ba. Kisim ba kita dapat 28 markah. Agak-agak lagi 2 markah nak dapat lulus. 2 markah saja lagi. Boleh lulus tak Syafiqah? Agak-agak ada balaghah. Murid-murid boleh. Boleh. Ini cara dia. So ini kita kena kuasai lah balaghah betul-betul, sebab di dalam syair dengan nasab pun ada suar balaghah. So bila kita kuasai balaghah betul-betul, kita boleh dapat markah yang suar balaghah tu. Okey? Kita tengok kat sini al-balaghah. Okey, dengar. Sekiranya menguasai balaghah dengan baik, bahagian 2, soalan 2 dapat 20 markah dan soalan 3 dan 4 suar balaghah tadi, 4 atau 6, 8 markah mampu mencapai lulus. Maksud tu 8 markah tu mungkin daripada kisim alif boleh dapat 40 ke atas. Ini kalau nak dapat lulus je lah. Kita kalau boleh dapat A, kita kena kuasai semualah. Ya murid-murid. Okey. Ma'anil mufradat. Okey, ma'anil mufradat memang setiap syair dengan nasab masuk. So bila kita hafal ma'anil mufradat betul-betul kat syair, betul-betul masuk 5 syair tu ada, kalau kita ikutkan 5 syair. 5 syair dalam tu ada 4 kali 5 baru 20. Hafal je semua. Mungkin daripada 20 tu ada 4 masuk. Nasab pun sama, ada 20 juga, sekiranya ada 20. So kita kalikan dengan 4. So kita dapat 8 markah kat sini. Agak asal boleh lulus tak dua-dua ni? Boleh Syafiqah kan? Al-balaghah wa ma'anil mufradat. Ya betul. Ini kalau kita kuasai betul-betul, insya-Allah lulus tu ada. Tapi kalau sekiranya dapat A betul-betul, kita kena kuasai semua. Semua tajuk daripada tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. InsyaAllah kita akan dapat A. Itu je. Ya, okay, kita kena yakin ya. Okey, balaghah. Macam mana tips kita nak kuasai? Bila balaghah ni, kalau kita nak kuasai tu kita berapa markah ni, pertama sekali kita kena tahu takrif. Okey, takrif fasahah apa dia? Takrif balaghah apa dia? Takrif tashbih apa dia? Okey, takrif isti'arah apa dia? Takrif kinayah apa dia? Okey, dalam kinayah contohnya dalam tibak pula. Okey, takrif tibak. Kita hafal lah. Takrif tibak. Kemudian anwa' dia. Tibak dia berapa? 2. At-tibak ijabi dengan at-tibak salbi. So kita kena tahu, faham dan hafal dia punya contoh. Setiap satu jenis kena hafal contoh. Banyakkan buat latihan contoh. Okey, bila kita dah hafal, okey dah tahu dia punya takrif, tibak apa dia. Kemudian anwa' dia ada 2, tibak ijabi, tibak salbi. Okey, tibak ijabi apa contoh dia? Sama Ramadan fi Ramadan. Okey, itu tibak, betul tak? Atau kalau tu bukan, kalau macam innahu wa adhaka wa abka. So kita tahu abka wa adhaka tu semua kita tahu. Okey. Kemudian kalau tibak salbi
La yuflihun. Itu semua adalah tibak salbi. So bila kita tahu semua ni, bila masuk kat dalam suar balaghah, dekat syair dengan nasar, boleh jawab tak Syafiqah agak-agak? Boleh. Bila kita dah tahu semua ni, betul tak? So kita masuk kepada syair dengan nasar pula. Macam mana tips kita nak dapat markah dekat syair dan nasar? Okey. Pertama sekali nubza'an hayatihi. Arba'an nuqat. So kita kena 4 isi. Kita ambil lah dia punya nama, tarikh wafat dia, tempat lahir dia dan juga gelaran dia. Dapatlah 4 markah. Okey. Kedua, jawab nama sebatuhu. Okey, jawab nas sama kenapa syair itu ditulis dan kepada siapa syair itu ditulis. So dia kemungkinan dia akan tanya 2 ataupun 3 isi. Okey, jawab nas sama nas tu. So kalau 3 isi 6 markah lah. Kalau dia nak 2, 4 markah selalunya. So kita ambil yang banyak lah 3 isi. Okey. Kemudian ma'ani mufradat ni memang kena hafal. Macam katalah syair tadi 20 ma'ani mufradat, hafal semua. Mungkin 4 daripadanya masuk. So kita dapat 4 markah kat sini. Okey. Kemudian al-afkar raisah. Selalunya akan minta fikratain, tapi kita tak tahu. Tiba-tiba ubah tahun ni salah satu afkar, so kita buat 3 isi. Okey. Aswar balaghah, hafaz dan faham kuasai balaghah. Ini memang bila awak kuasai balaghah dengan betul, 11 tajuk yang di dalam balaghah, kat sini automatik awak akan dapat buat. Awak nampak je, ada ka ni, ini mesti tasbih. Tasbih apa? So kita akan tahulah dia punya nauk semua. Okey. So kat sini syair dan nasar kita kena kuasai. Okey. Bila kita cakap tadi berkaitan dengan ma'ani mufradat dan juga balaghah ni, bila kita kuasai betul-betul dan kita hafal ma'ani mufradat semua syair dan juga nasar, kita boleh dapat. Lulus confirm dah. Tapi kita nak dapat A, betul tak? So kita kenalah tahu dia punya penyair dia, kehidupan dia dan juga apa sebab syair itu dituliskan dan juga apa yang terdapat di dalam bait-bait itu, iaitu afkar raisah. Okey. Okey, ini yang terakhir. Okey, yang terakhir bagi ustazah untuk murid-murid, pertama sekali fahami analogi perkembangan adab itu sendiri daripada 5 zaman, daripada jahili sampailah moden pada hari ini. Kena tahu macam mana perkembangan zaman ni menyebabkan terkesannya kepada sastra Arab tu. Okey, macam mana Arab tu boleh berkembang sampai ke negara luar dan masuk balik dan diterjemahkan kepada bahasa Arab semula. So itu kita kena tahu. Faham analogi 5 unsur tersebut. Kemudian hafaz setiap penyair dan nama tajuk dia. Macam tadi, syair jahili siapa? Umrul Qais. Okey, Sadrul Islam siapa? Hasan bin Sabit. Okey, kemudian cari kata kunci yang ada dalam teks. Dalam buku teks, percayalah 90% soalan SPM semua ada dalam buku teks. Nak tak nak je baca buku teks tu. Okey? Tenang dan jawab dengan mudah dahulu. Okey, bila tak dapat jawapan, terus jawab. Okey, jangan jawab. Ambil soalan yang lain, jawab. Kemudian solat hajat, bangun tahajud dan juga doa dan tawakal. Itu adalah kunci dia, tak ada apa yang lain. Okey? Wafakumullah jami'an insya-Allah. Subhanallah. Syukran jazilan, jazakumullahu khairan jazak kepada Ustazah Amal Bashirah binti Osman kita pada hari ini atas perkongsian dan tips-tips yang diberikan untuk semua murid-murid yang bakal menghadapi peperiksaan al-imtihan al-adab wal balaghah. Jadi syukran jazilan Ustazah. Dan syukran kepada semua murid-murid yang setia bersama dengan kami sehinggalah ke hujungnya. Bitaufik wan najah kepada semuanya. Jadi sehingga berjumpa lagi, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.